Kita akan mulakan insya-Allah dengan suara saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan rasa syukur kita kehadrat Allah pada malam yang berbahagia ini untuk pertemuan kita bagi juzuk yang ke-25. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sekali lagi peluang untuk sama-sama kita memahami kandungan ayat-ayat yang terletak pada juzuk-juzuk di dalam Al-Quran. InsyaAllah malam ni seperti yang telah pun kita rancang, Allah Ta'ala memberikan keizinan kepada kita, yang mana pada malam ini kita akan memberikan tumpuan kepada surah yang berada pada juzuk yang ke-25. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan supaya boleh membuka Quran terjemahan ataupun tuan-tuan membuka Al-Quranul Karim untuk memudahkan pembelajaran kita pada malam ini. InsyaAllah nota yang saya paparkan pada malam ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan sejurus selesai habisnya sinopsis yang juzuk 30 bagi juzuk yang ke-25 pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah bimbang, janganlah bersedih. Namun begitu, tidak cukup jika hanya merujuk kepada nota, memerlukan kepada usaha mencatat beberapa maklumat-maklumat yang tidak ada di dalam nota. Dan kalau ada Quran terjemahan, boleh buka siap-siap Quran terjemahan itu untuk tanda kepada beberapa info, beberapa maklumat yang kita nak kongsi pada malam ini. Jadi kita terus kepada juzuk yang ke-25. Juzuk 25 mengandungi 5 surah. Surah yang pertama adalah surah bukan Al, dia tidak ada Al. Dia surah Fussilat. Untuk surah Fussilat ni sebenarnya telah pun diceritakan pada juzuk yang ke-24. Kita dah habis dah sebenarnya surah Fussilat. Kalau kita masih ingat, waktu kita belajar juzuk 24, kita telah habiskan sampai penutup kepada surah Fussilat. Sebab kenapa kita teruskan juga ayat 47 sampai 54, sebab dia dah ayat-ayat akhir bagi surah Fussilat, maka sayang untuk saya tinggalkan. Jadi kita terus cover, terus kita habiskan surah Fussilat yang rupa-rupanya ayat 47 hingga 54 itu kita telah ambil pada juzuk yang ke-25. Maka pada malam ni saya tidak akan mengulang semula untuk surah Fussilat. Kita terus kepada surah Asy-Syura. Yang mana surah Asy-Syura terdiri daripada 53 ayat. Surah Az-Zukhruf 89 ayat. Habis hari ini surah Syura, surah Az-Zukhruf,
surah Ad-Dukhan dan surah Al-Jathiyah, kita tidak akan, kalau kita tengok dekat surah Jasiyah tu, ya, kita memang akan habiskan ke 30 ayat dalam surah Jathiyah. So malam ni kita belajar surah Syura, ada 4 surah yang kita akan belajar tentang keempat-empat tujuan surah ini dan apakah ciri-ciri yang ada pada keempat-empat surah ini, dan yang paling utama juga adalah sinopsis ringkas bagi ayat-ayat yang terkandung kepada keempat-empat kumpulan surah ini. Dan menariknya, keempat-empat surah ini, ia adalah surah yang dimulakan dengan adanya huruf abjad, iaitu huruf Ha dengan huruf Mim. Kalau macam surah Al-Jathiyah, kita akan jumpa yang pertama Ha Mim. Ketika mana kita buka surah Ad-Dukhan, kita akan jumpa ayat pertamanya Hamim. Hamim. Ketika mana kita buka dalam surah Az-Zukhruf, kita akan jumpa juga ayat pertama Hamim. Ketika mana kita buka pada surah Syura, kita akan jumpa Allah membuka dengan ayat pertama Hamim. Jadi, surah yang kita nak belajar pada malam ini, juzuk 25, adalah kumpulan surah yang terletak di bawah surah yang dimulakan dengan huruf Ha, Mim, ataupun dipanggil dengan istilah surah Hawa Mim. Jadi secara tak langsung kita dapat belajar tentang rahsia kumpulan ayat yang dimulakan dengan Hamim. Tengok susunan dia juga disusun seperti mana diturunkan surah tersebut, dan macam surah Fusilatnya, Syura, Zuhruf, Dukhan, Al-Jathiyah, mereka ke surah-surah ini sebenarnya semuanya adalah surah Makkiyatun. Surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah pergi ke bumi Madinah. Itu sedikit latar belakang kepada surah-surah yang kita akan belajar pada juzuk 25. Kita terus dengan surah Syura. Jadi saya tak perlu ulang tentang Makkiyah sebab kita sedia maklum surah Hawamim ni dia memang surah yang disebut dengan surah Makkiyah. Okey, kita lanjutkan dengan tujuan surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura setelah diteliti kesemua ayat yang terkandung di dalam surah Syura, maka para ulama telah mengeluarkan satu objektif, satu tujuan. Surah Syura ini sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kita tahu tentang apa? Allah Ta'ala nak kita ni ambil perhatian berkenaan dengan apa? Allah nak menerangkan sebahagian daripada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita boleh dapati hikmahnya Allah Ta'ala itu pada syariat yang Allah Ta'ala turunkan, yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dan juga hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh dilihat pada penciptaannya. Jadi surah Syura ni, dia kata kuncinya adalah pada untuk melihat hikmah. Itu pertama, hikmah. Yang hikmah itu boleh kita temui, boleh kita jumpa pada segala syariat-syariat Allah yang Allah tetapkan. Termasuklah kepada ciptaan-ciptaan yang telah pun Allah ciptakan. Tapi tidak semua. Sebab tu kita kata sebahagian dalam surah Syura. Jadi kalau nak tahu apa hikmah antara yang telah Allah tetapkan, dekat nama surah tu pun kita tahu. Surah apa? Surah Syura. Surah tentang meeting. Surah tentang buat perbincangan.
Buat dulu diskusi, buat dulu perbincangan syura. Jadi dalam banyak-banyak ajaran Allah, dalam banyak-banyak syariat Allah, pada syariat berbincang itu, syura itulah merupakan satu hikmah yang besar yang kita boleh dapati dalam surah Syura. Sekarang kita lihat kepada ciri-ciri surah Syura. Surah Syura merupakan satu-satunya surah yang mengulangi perkataan syara'a. Syara'a ni dia dikaitkan dengan syariat. Sebab tujuan surah tadi kan dikaitkan dengan pada syariat, ada nampak hikmah Allah. Maka perkataan syara'a yang telah disyariatkan oleh Allah ini, kita akan jumpa sebanyak 2 kali Allah Ta'ala ulang dalam surah Asy-Syura. Ayat pertama, kita boleh jumpa pada ayat nombor 13. Kita jumpa pada ayat nombor 13. Dan ayat yang kedua, kita akan boleh jumpa pada ayat nombor 21. Jadi kita tengok dulu ayat 13. Waktu kita baca ayat 13 ni, kita akan jumpa perkataan saya dah warnakan dengan tulisan merah dan saya telah masukkan dalam bulatan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini ma waffa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan. Jumpa tak perkataan syariat, perkataan syara'a. Itu kali pertama pada ayat nombor 13. Yang kedua, kita akan jumpa pada ayat nombor 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Ini dekat sini diterjemahkan peraturan agama. Maknanya syariat Allah lah tu. Yang mana ayat 21 ni, orang-orang Arab musyrikin, mereka memandai-mandai buat satu syariat mereka sendiri, iaitu dengan mereka mensyirikkan Allah. Mereka memandai-mandai nak buat satu ajaran dalam hidup mereka, iaitu boleh mensyirikkan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala menempelaklah. Allah Ta'ala kata, patut ke mereka mempunyai sekutu-sekutu, iaitu tuhan-tuhan yang lain, yang menetapkan peraturan agama bagi mereka, yang ketetapan tu, peraturan agama tu, syariat agama tu tak diizinkan pun oleh Allah. Jadi kita jumpa 2 kali perkataan syariat. Perkataan syara'a. Okay, kita lanjutkan dengan sinopsis dia. Tapi sebelum tu ada satu lagi, sebelum saya terlupa. Ya. Surah Asy-Syura merupakan di antara surah yang banyak mengulang-ulang perkataan al-wahyu. Al-wahyu. Wahyu. Jadi, nak tahu salah satu contoh di mana letaknya al-wahyu ini, perkataan al-wahyu ini, kita akan jumpa nanti pada ayat yang kita akan jumpa awal-awal ayat nanti pada ayat yang ketiga. Nanti kita akan sebut dekat pada ayat yang ketiga. Tapi kita tekankan dekat sini. Banyak menggunakan perkataan wahyu. Cuba kita kaitkan. Pengulangan perkataan syara'a, syariat, lepas tu ada pengulangan, penyebutan banyak perkataan wahyu di dalam surah Asy-Syura ini, apa kaitan dia? Maknanya secara tak langsung kita dapat mengkaitkan bahawa syariat Allah yang Allah Ta'ala turunkan, dia ada kaitan dengan wahyu. Sebab tu perkataan wahyu ini disebut sebanyak 6 kali dalam surah Asy-Syura. Jadi, tugasan untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebabkan masing-masing kan dalam MCO kan. So ada banyak waktu, jadi manfaatkan waktu baca surah Asy-Syura, nanti tolong bulatkan ataupun tandakan di mana dalam surah-surah itu ada perkataan wahyu. Kerana perkataan wahyu itu dikaitkan dengan syariat Allah. Kerana kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak tetapkan, apa hukum-hukum yang patut kita amalkan.
Apa perkara yang kita tak boleh lakukan kalau tidak melalui jalan wahyu? Okey, kita terus kepada sinopsis ringkas surah Asy-Syura. Okey. Seperti biasa, untuk memudahkan kita nak belajar memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam surah, ini kaedah jangan ditinggalkan, iaitu kita melihat kepada pembukaan surah Asy-Syura. Pembukaan surah Asy-Syura kita rujuk kepada 12 ayat yang pertama. Kalau orang tanya macam mana kita nak letakkan kumpulan ayat, nak letak berapa ayat dekat muqaddimah, nak letak berapa kumpulan ayat dekat pembukaan satu surah, tuan-tuan kena baca dan tuan-tuan kena tengok pada ayat keberapa dia dah masuk cerita lain. Dia masuk macam tu. Kalau tuan-tuan baca surah Syura, ayat 1 pasal Quran, pasal syariat dia, lepas tu ada sampai pada ayat nombor 13 tu, dia dah masuk topik lain. Jadi apabila dia dah masuk kepada topik yang lain, maka kita boleh stop, ambil daripada ayat 12 sampai ayat yang pertama lah untuk pembukaan. Ni tapi dia kena faham jugalah cerita ayat 1 sampai 12 tu pasal apa. Okey, kita lihat pada kumpulan ayat pertama sampai ayat nombor 12, surah Syura ni sebenarnya Allah Ta'ala dia menyebutkan sebahagian syariat Allah dan segala yang Allah ciptakan. Tapi Allah sebut sebahagian, ingat perkataan. Sebahagian syariat Allah, ciptaan Allah, yang siapa yang dia hayati, dia amati betul-betul syariat Allah tu, dan ciptaan Allah itu, dia akan merasai hikmahnya. Dia akan merasai tentang hikmahnya pada syariat dan ciptaan Allah itu. Siapa yang mendatangkan ada hikmah pada syariat dan ciptaannya itu? Jawapannya Allah. Sebab segala-galanya dari Allah. Namun, pada ayat 1 sampai 12 ini, hanya diceritakan secara ringkas. Lepas tu saya gariskan perkataan secara ringkas sahaja. Okey, kita tengok contoh dia. Okay, kita lihat pada ayat nombor 3 dan ayat nombor 4. Yang dekat sini, dia dikaitkan dengan syariat Allah. Ia ada hikmahnya. Bahkan, waktu kita baca pada ayat nombor 3, Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kadzalika yuhi ilaik. Tuan-tuan perasan, nampak yang tulisan berwarna merah yuhi, inilah salah satu tempat yang ada menggunakan perkataan wahyu. Jadi Allah Ta'ala kata, demikian itulah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang yang terdahulu kepada kamu. Maksudnya dekat sini Allah Ta'ala nak kaitkan tentang wahyu, yang wahyu ni sebenarnya ia bukan hanya Nabi Muhammad je dapat. Tak. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun semua telah dapat wahyu dari Allah. Itu yang Allah nak terangkan ayat pertama. Maknanya ayat ketiga ni. Yang mana ayat ketiga ni sebenarnya dia nak pergi kepada sumber yang satu yang menurunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, dan sumber yang sama jugalah yang menurunkan wahyu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sesiapa yang dia ikut nabi-nabi yang dulu, maksudnya dia ikut wahyu yang daripada sumber wahyu yang samalah Allah tu juga. Sesiapa yang ikut Nabi Muhammad SAW, maka dia juga mengikut kepada sumber yang sama. Tapi bukan bermakna nak mengatakan bahawa kita masih lagi boleh ikut ajaran ahli kitab yang terdahulu. Tak. Tapi kita nak menyebut tentang hikmah
semua rasul-rasul ini, semua wahyu yang Allah turunkan, kitab-kitab yang Allah turunkan berasaskan daripada satu sumber yang sama, iaitu siapa? Iaitu Allah. Lepas tu Allah terangkan lagi. Allah kata di belakangnya Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Hakimu, iaitu yang maha bijaksana. Okey. Tengok, ada perkataan Al-Hakim dekat situ. Iaitu salah satu nama Allah yang maha hikmah. Yang maha bijaksananya Allah. Jadi kalau kita nak tahu kebijaksanaan Allah, hikmahnya Allah, boleh lihat pada apa? Pada syariatnya dan juga kepada ciptaannya. Okay. Kita mungkin tak lagi nampak dia punya beberapa contoh kan? Kejap lagi, ayat yang berikutnya kita akan jelaskan lagi. Okey, kemudian kalau kita tengok pada ayat nombor 4. Ayat nombor 4 ni, kalau bukan kerana hikmah, ini Allah Ta'ala cerita tentang hikmah. Kenapa jadi apa pada langit tu, dan apa yang berlaku kepada malaikat tu. Ini Allah cerita tentang hal langit hampir-hampir pecah daripada sebelah atasnya. Dan para malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya. Ini di antara hikmah Allah ceritakan langit dan para malaikat. Okey. Kita lihat hikmah pada syariat Allah yang lain. Kita tengok pada ni, pada ayat nombor 8. Ini kita sebenarnya masuk kepada kumpulan ayat yang awal-awal. Okey, cuma saya kena jimat waktu. Saya tak boleh nak ulas panjang kerana kita ada beberapa surah yang kita nak ceritakan lagi. Jadi kalau kita baca ayat nombor 8, ini hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak jadikan semua orang pada satu agama saja. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi semua orang dapat hidayah? Kan senang. Tapi Allah tak buat macam tu. Ada hikmah dia. Tengok Allah Ta'ala kata, jika Allah itu mengkehendaki, pasti dia boleh menjadikan mereka satu umat. Tapi hidup ni kan ujian. Allah turun wahyu yang sama. Rasul Muhammad, Nabi Muhammad, umat dia banyak, ramai. Kan? Tapi Allah memberikan pilihan. Tak dipaksa. Boleh je Allah Ta'ala jadikan semua orang beriman. Allah boleh buat. Tapi hikmahnya adalah pada untuk memberikan pilihan. Hidup ni adalah ujian. Itu hikmahnya juga pada syariat Allah. Lepas tu, kita boleh nampak pada ayat nombor 10. Ayat 10 ni, dia dikaitkan tentang apa pun yang berlaku kat muka bumi ni, nanti hujungnya kembali kepada Allah. Allah lah yang menjadi hakim. Hakim kan ada kaitan dengan hikmah, ada kaitan dengan yang bijaksana. Itu pada ayat nombor 10. Jadi kalau kita baca pada permulaan sampailah ayat nombor 10 ni, sebenarnya sampai ayat nombor 12. Tapi sebab kita nak tunjukkan sedikit contoh bahawa pada permulaan ayat pun sudah menyebut tentang apa? Tentang Allah tu Al-Hakim, cerita tentang kenapa dia tidak menjadikan semua agama ni satu saja, boleh bagi orang beriman, dan nampak hikmah dia. Termasuklah Allah sebut tentang dialah yang akan menjadi yang maha menghakimi di hari akhirat. Okay, kita lanjutkan dengan kumpulan ayat yang lain. Kita baca ayat 13 dengan 27. Tuan-tuan kena bezakan kumpulan ayat 27 dengan 46. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan, pada ayat 13 sampai 27, ia adalah kumpulan ayat yang dia ulang balik muqaddimah tadi. Tapi dia ulang dekat muqaddimah tadi, tetapi dia sebut secara terperinci. Sebab tu dekat dalam ayat tu saya tuliskan, pemaparan secara terperinci. Kalau dekat muqaddimah tadi, 12 ayat pertama tadi, dia sebut secara ringkas saja. Sepintas lalu saja. Tapi bermula ayat 13 sampai 27, Allah sebut secara terperinci. Tapi dia fokus kepada syariat Allah. Hukum hakam Allah. Cerita pasal agama Allah. Itu pada ayat 13 sampai 27. Naik pada ayat nombor 28. Maafkan saya tu, itu kena betulkan tu. Tak apa, selamat saya betul. Kita bagi kemudian. Okey. Pada ayat nombor 28, sehinggalah pada ayat nombor 46, kita akan jumpa
Allah Ta'ala sebut secara terperinci lagi, tapi hikmah dia itu boleh didapati pada ciptaannya. Nampak tak ada dua perbeza? Kalau 13:27, hikmah Allah yang boleh nampak, boleh dirasai, boleh direnungi pada syariat dia. Disebut secara terperinci. Tapi pada ayat 28 sampai 46 ni, pada ciptaannya. Okey, kita tengok contoh. Untuk lebih faham lagi kan, sebab tu kalau ada Quran, dia senang. Dia boleh tengok, dia boleh baca terjemahan terus. Okey, kita tengok. Saya bagi contoh pada kumpulan ayat yang berada pada ayat 27. Oh, maksudnya dekat sini 26, 27. Okey. Kita tengok pada ayat nombor 27. Okey, kita tengok contoh Contoh hikmah Allah pada rezeki. Tengok hikmah Allah pada rezeki. Okey. Siapa sumber rezeki? Jawapannya adalah Allah. Tapi Allah Ta'ala ni maha bijaksana, ketika dia turunkan rezeki, dia tak bagi sama. Tengok Allah Ta'ala kata, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Allah Ta'ala kata apa? Jika Allah nak bagi semua orang mewah rezeki dia, lapang rezeki dia, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata jika Allah bagi semua orang rezekinya lapang, kan? Tentu mereka ada yang akan melampaui batas. Maksudnya Allah bagi tahu. Sebab tu kita nampak, kita dapati dekat hidup kita ni, ada orang hidupnya, Masya Allah, mewah dia. Ada orang hidup dia, ya Allah, sempitnya. Beza tu. Ada yang mewah, ada yang sempit. Ada yang kata orang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Betul tak? Ada orang yang tak cukup. Siapa yang buat macam tu semua? Adalah Allah. Kenapa Allah buat semua macam tu? Kerana Allah ni dia Maha Al-Hakim. Dia Maha Hikmah. Dia Maha Bijaksana. Allah bagi tahu dah. Kalau kata, kalau adalah yang kaya, yang mewah, tentu ada manusia itu dia akan melampaui batas. Maknanya Allah ni tahu. Kita ni cakap kita memang mengimpikan sangat nak kaya, betul tak? Nak banyak duit kalau aku kaya. Tapi belum tentu kalau kita ada banyak wang, kita akan jadi hamba Allah yang taat. Pernah tak kita nampak ada manusia mula susah dia, tapi lepas dia makin kaya, dia mula jauh dari Allah. Dia mula jadi sombong. Dia mula lupa diri. Ada kan? Sebab itu, kalau kita hayati ayat 27, ni Allah bagi tahu, oh kenapa aku ni selama ni aku tak jadi kaya? Aku dah usaha dengan bersungguh-sungguh, tapi kenapa macam tu juga? Sebenarnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala dia tahu, kalau kita banyak duit, kalau kita kaya sangat, apa jadi pada kita? Mana kita nak? Kita nak hidup sederhana tapi dalam ingat Allah selalu? Ataupun kita nak kaya tapi kita jadi orang yang sombong, melampaui batas. Bukan senangnya kita lagi kaya, lagi kedekut tau. Lagi sayang harta nak keluar. Dia berbeza kalau kita biasa-biasa ni, dia lain sikit. Itu contoh. Tapi tak semua orang macam tu. Tapi kita nak tengok contoh. Contoh dalam ayat 27, macam mana hikmah Allah Ta'ala itu kita boleh dapati dari sudut pembahagian rezeki. Jelas dekat sini? Ini contoh dia. Okey, kita terus pergi kepada penutup surah, penutup kepada surah Asy-Syura. Dekat sini. Ni pun saya dah ambil waktu lebih kurang dekat hampir setengah jam juga ni. Jadi saya nak kena betul-betul bahagikan waktu dengan baik. Okey, pada ayat 47 sampai 53, ini nak masuk penutup kepada surah Asy-Syura, maka kita akan dapati pada surah Asy-Syura ni, pada penutup dia ada 3 perkara kat situ. Yang pertama, kalau kita dah tahu apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita ni ada hikmah, kan? Ada kebaikan, maka kita kena buat apa? Maka kita kena iltizam dengan segala syariat Allah. Maksudnya kita kena pegang, kita kena ikut apa yang telah Allah tetapkan. Kan Allah tu dia Maha Hikmah, dia tahu.
Macam kita baca surah At-Tin jugalah kan. Alaihissallahu biahkamil hakimin kan. Bukankah Allah itu hakim yang sebaik-baiknya, hikmah lah tu. Okey, lepas tu yang kedua, pada penutup surah Asy-Syura ni Allah mengukuhkan lagi hikmah dia pada syariat dan ciptaannya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut tentang hikmah dari sudut penurunan wahyu. Maksudnya penutup surah Asy-Syura ni dia memang serasi. Dia memang mempunyai pertalian yang rapat dengan pembuka. Kalau kita belajar tadi pembuka pasal apa? Wahyu yang turun dekat nabi-nabi dulu, betul tak? Dari sumber yang sama, iaitu Allah yang Al-Hakim tadi. Dan pada penutup dia ulang sekali lagi pasal wahyu. Tetapi ayat dia cerita bab lain pula. Dia cerita tentang macam mana wahyu tu turun. Kalau dekat Musa nak bagi wahyu bentuk macam mana. Kalau dekat Nabi Muhammad nak bagi wahyu macam mana. Tapi dia kaitan tentang wahyu, tetap tentang sumber wahyu yang sama. Itulah dipanggil hikmahnya. Ada hikmah kalau Nabi Muhammad nak bagi wahyu cara macam mana. Dan sebagainya. Okey. Dalam nota ni, saya hanya bawa contoh ayat dekat iltizam saja dengan syariat Allah. Kita tengok contoh ayat nombor 47. Allah Ta'ala mengatakan, Istajibu li rabbikum. Sahutlah seruan Tuhan kamu. Sahutlah seruan Tuhan kamu tu maknanya apa? Maknanya terimalah segala syariat Allah. Terimalah Allah tu. Terimalah segala hukuman Allah. Ketetapan Allah. Agama Allah. Sahutlah kata Tuhan. Kerana engkau orang dah tahu dah ada hikmah pada syariat dan ciptaannya. Termasuklah macam rezeki. Jadi, sahutlah. Sahutlah kenapa? Sebelum datangnya daripada Allah satu hari yang kau tak boleh tolak hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Jadi Allah tekankan pada penutup surah Asy-Syura. Dan kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan tengok pada ayat nombor 50. Kalau kita tengok pada surah Asy-Syura, tuan-tuan tengok pada ayat nombor 53. Kejap ya, kita tengok pada surah apa. Kita tengok pada ayat nombor tuan-tuan tengok pada ayat yang berikutnya pada penghujung, tuan-tuan akan dapati lagi contoh pada ayat nombor 51 lah. Kita tengok pada ayat 51, kita akan jumpa tentang cara wahyu yang Allah bawa turun kepada para nabi. Ada yang mendapat wahyu itu dari belakang tabir. Ada yang guna malaikat Jibril. Ada yang dapat hanyalah dengan bercakap secara langsung dengan Allah. Itu contoh dia. Okey, kita lanjutkan dengan surah berikutnya, itu surah Az-Zukhruf. So kita ada 3 surah lagi, so saya kena betul-betul bijaksana dalam menguruskan masa. So kita nak tiru Allah. Macam mana Allah tu maha bijaksana dalam dia menurunkan wahyu Quran dan sebagainya, maka kita pun kena bijaksana dalam kita menguruskan waktu yang ada. Okey, kita teruskan dengan surah Az-Zukhruf. Okey, surah Az-Zukhruf dia surah Makkiyah. Okey, kita lanjutkan. Okey, surah Zukhruf, kalau kita tengok nama Zukhruf tu tajuk apa? Zukhruf tu kan tajuknya perhiasan. Apa pula kaitan perhiasan tu? Okey, kita pergi pada tujuan surah. Tujuan surah Zukhruf ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita apa sahaja yang Allah datangkan, yang Allah jadikan dalam hidup kita di dunia ni sebagai perhiasan untuk kita, menyerikan lagi hidup kita ni sebenarnya adalah untuk membuktikan itulah rahmat dia. Itulah rahmat dia. Itulah kasih sayang Tuhan tu. Yang apabila kita boleh meyakini, kita boleh bersetuju ataupun kita mengiktiraf bahawa itulah tanda kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba dia, rahmat dia, maka dia akan bawa nanti kepada penghujungnya apa? Kalau dah tahu semua yang hidup dekat muka bumi ini, penyeri-penyeri dalam kehidupan dunia ini adalah dari Allah, itulah rahmat Allah, maka buat apa? Tindakan dia adalah janganlah syirikkan Allah. Tauhidlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan surah Az-Zukhruf. Okey, untuk kita merasai lagi, untuk menghayati tentang tujuan surah ini, kita akan jumpa ada pengulangan nama Allah Ar-Rahman sebanyak 7 kali di dalam cerita tentang Allah itu Ar-Rahman
di dalam surah dalam surah Az-Zukhruf. Nak bertukar-tukar saya punya surah sebab surah ni dia banyak. Okey, kita teruskan dengan ciri berikutnya. Untuk menampakkan lagi rahmat Allah tu dalam surah Az-Zukhruf, tuan-tuan akan jumpa diulang perkataan rahmat rabbika. Rahmat dari Tuhanmu. Tak ada pada surah lain diulang 2 kali macam dalam surah Az-Zukhruf. Yang mana yang mengulang 2 kali rahmat dari Tuhanmu ada pada ayat nombor 32. Jadi yang 7 kali ni nanti tuan-tuan cari dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman. Maafkan saya. Dalam surah Az-Zukhruf ya. Tengok. Surah Az-Zukhruf. Okey. Kita terus pergi kepada sinopsis ringkas surah Az-Zukhruf. Okey. Surah Az-Zukhruf ni, kalau kita nak buat kumpulan-kumpulan ayat sinopsis dia, kita pergi kepada pembuka surah. Yang waktu kita baca pembuka surah, pembuka surah Az-Zukhruf ini, kita rujuk kepada 14 ayat yang pertama yang berada di dalam surah Az-Zukhruf. Dalam surah Az-Zukhruf ni, pada 14 ayat yang pertama tu, kita akan dapat melihat tentang rahmat Allah yang terpapar pada ayat Quran yang Allah turunkan. Pada Quran itu boleh nampak rahmat Allah, dan pada penciptaan yang ada di alam semesta ini yang dinamakan sebagai Al-Kauniyat pun kita boleh dapati di situ adanya rahmat Allah. Di situ adanya kasih sayang Allah. Okey, kita lihat pada pembukaan dia. Beberapa contoh. Okey, kalau kita buka pada ayat 2, ayat 3 dengan ayat 4, kita akan dapati di antara rahmat Allah yang Allah turunkan kepada manusia yang menunjuk kasih sayang Allah. Okey, untuk faham ayat ni, tuan-tuan kena letakkan diri kita ketika mana ayat ini diturunkan. Maksudnya kalau kita nak merasai lagi ayat ni kan dia turun sebelum berhijrah. Jadi kan kita sedia maklum penurunan ayat Al-Quran ini dia khusus pada orang-orang Arab. Tapi bukan Quran tu tak sesuai dah untuk kita. Tapi dari sudut pengajaran dikaitkan dengan kita semua boleh ambil pengajaran. Tapi penceritaan awal dia waktu orang Arab, maka di antara kasih sayang Tuhan, Tuhan turunlah Quran tu dalam bahasa Arab. Bayangkan kalau Quran tu turun dalam bahasa Melayu, jenuh pula orang Arab tu nak faham. Pada konteks ketika itulah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata Quran ni dia berada di mana? Dia berada fil ummul kitab. Dia berada di Lauhul Mahfuz. Di sisi kami, kata Allah. Kenapa Allah nak kata Quran tu berada di sisinya? Nak menunjukkan bahawa Quran itu dengan Allah tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau semua orang faham Allah tu maha rahmat, maka rahmat itu terbukti pada Al-Quran yang Allah turunkan. Allah Ta'ala kata, Quran itu pula la aliyun hakim, yang amat tinggi, lagi mempunyai banyak hikmahnya. Okey, ini pada ayat-ayat Quran yang kita nampak. Okey, lepas tu ayat 5. Allah Ta'ala tanda sayang dan rahmat dia. Pada ayat 5 ni, kalau kita baca, Allah Ta'ala kata, afanadhribu ankumudh dzikr safaha am kuntum qauman musrifin. Allah Ta'ala kata, maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepada kamu? Kerana kamu ini kaum melampaui batas? Tengok. Allah Ta'ala ni punyalah nak kita ni jadi baik. Punyalah nak manusia itu mendapat rahmat Allah. Allah Ta'ala turun lagi Quran. Ini salah satu pentafsiran dia. Allah Ta'ala tetap turunkan wahyu Quran. Tak terputus selama 23 tahun. Punyalah Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada manusia. Walaupun mereka melampaui batas, tetap Allah turunkan Al-Quran, tetap turunkan peringatan, tetap turunkan amaran. Ini juga kita boleh nampak pada apa? Pada rahmatnya Allah dari sudut Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian kita bawa contoh lain. Ni pada permulaan ayat lagi surah Az-Zukhruf ni, kita tengok contoh lain hikmah Allah, rahmatnya Allah
pada surah Zuhruf ini, kita tengok pada penciptaan. Kita tengok pada penciptaan yang Allah ciptakan. Okay, kalau kita baca pada ayat nombor 12, kita jimat waktu ya, kerana tak sempat nak bacakan ayat, lepas tu nak buat terjemahan. Okay, kalau kita baca pada ayat 12, kita akan dapati Allah Ta'ala sebut tentang rahmatnya apa? Allah jadikan semua makhluk ni dia ada pasangannya. Pasangan tu bukan makna laki perempuan, suami isteri. Bukan maksud pasangan kat situ. Tapi pasangan itulah yang kalau ada jantan, ada betina, ada perempuan, ada lelaki. Kalau ada orang yang kaya, ada orang miskin. Itu pasangan tu. Kita bayangkan kalau semua orang pandai, siapa yang akan buat jalan raya? Kalau semua orang pandai nak duduk tempat sejuk, nak kerja ada aircon, siapa nak buat jalan raya? Tak ada, betul tak? Kan? Tak boleh buat macam tu. Maknanya kita tak boleh hidup dekat muka bumi Allah Ta'ala ni kalau semua orang sama. Tak boleh. Kalau semua lelaki, ya susah pula. Kalau semuanya perempuan, susah juga. Itulah rahmat Allah yang kita boleh baca pada surah Zuhruf. Itu pentingnya kita faham ayat Quran dan kita tadabbur. Lepas tu Allah kata rahmat Allah juga pada kapal-kapal. Dan juga pada binatang ternakan yang kamu nak tunggang dia. Kalau orang dulu, memang dia nampak sangat rahmat Allah tu pada haiwan-haiwan yang dijadikan tunggangan. Lepas tu tunggangan tu duduk di atas dia sebagai tunggangan, sebagai kenderaan, transportation kan. Masa duduk ke atas dia tu, untuk apa? Untuk apa Allah Ta'ala bagi lembu ni boleh naik atas dia, kuda ni Allah Ta'ala jinakkan boleh naik atas dia tunggang. Ui, kalau tak ada kuda-kuda, kalau tak ada unta-unta, jenuh nak cari kenderaan mana. Tapi Allah buat semua tu untuk dinaiki di atas dia. Tunggangan. Jadi apabila tunggang ke atas tu untuk apa? Maka Allah Ta'ala sebut, untuk korang mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kau naik atas dia. Jadi ayat ini juga menempelak kepada kita. Siapa dekat sini saya nak tanya. Kalau dia naik kenderaan, dia teringat surah Zuhruf. Dia teringat dia naik kenderaan dia teringat, oh ni rahmat Allah. Kalau bukan Allah Ta'ala yang beri adanya kereta ni, adanya motor ni, adanya kenderaan ni, tentu kita pun tak boleh nak bergerak. Betul tak? Iyalah, nak buat kereta tu perlu apa? Tayar tu perlukan apa? Itu sumber-sumber hasil tu, bumi tu dari Allah semua tu. Betul tak? Tapi waktu kita belajar surah Zuhruf ni, lepas ni kalau kita naik kereta, kita teringat, oh ni, ingat lagi surah Zuhruf. Oh, ingat lagi surah Zuhruf. Inilah rahmat Allah. Jadi sebab tu apabila kita naik atas kenderaan tu, duduk di atasnya, itu yang ada doa naik kenderaan tu. Itu yang doanya. Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itulah doa dia dalam surah Zuhruf. Rupa-rupanya doa naik kenderaan ini, Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, yang mana sebelum ini kenderaan ini kami tak mampu nak menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami pasti akan kembali. Ambil doanya bermula ayat nombor 13 sampai nombor 14 pada perkataan subhanallazi sakhkhara lana. Jadi lepas ni setiap kali nak naik kenderaan, berada di atas kenderaan, ingat surah Zuhruf. Ingat surah Zuhruf, ingat balik kepada tujuan surah Az-Zuhruf. Yang mana kita boleh nampak pada kenderaan yang kita naik itu adanya rahmat Allah. Yang mana kenderaan itu adalah sebagai penghiasan hidup kita semua. Kalau tak ada kenderaan, hidup pun tak ceria. Rasa macam, alah dunia ni. Tapi Allah beri hiasan hidup. Rahmat dari Allah. Okey, selesai dekat sini. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, pada ayat 15 dan 78, Allah Ta'ala menolaklah. Allah Ta'ala membuat perbangkangan menolak perbuatan syirik. Dalam masa yang sama, Allah menyuruh supaya mentauhidkan Allah, dan antara ayat 15 dan 78, Allah Ta'ala membawa kisah-kisah terdahulu yang dikaitkan dia dapat penghiasan dunia tu, tapi dia lawan Allah. Itu yang ada kisah-kisah yang boleh dijadikan teladan. Tuan-tuan buka pada ayat 15 sampai 78, tuan-tuan cari. Siapa kisah tu?
Nak tahu kisah dia tu mudah je. Saya sebut contohlah. Kisah tu adalah ada kisah pasal, salah satunya adalah kisah Fir'aun. Fir'aun, apa kaitan kisah Fir'aun dalam surah Zuhruf? Kita tahu kan Fir'aun ni kaya kan? Kita tahu kan Fir'aun ni dia ada tentera yang ramai. Dia kan raja ada segala-galanya. Tetapi dia telah tertipu. Maksudnya dia telah terbalik. Maksudnya dia sepatutnya yang Tuhan bagi kepada dia kekuasaan, kekayaan tu sepatutnya membawa kepada dia beriman kepada Musa, beriman kepada Allah, Tuhan Musa. Bukan jadi orang yang sombong. Jadi kalau kita nak tahu ayat perkataan yang Firaun telah jadi sombong, yang sebenarnya yang dia sombongkan itu sebenarnya adalah dari Allah. Allah yang berikan dunia itu untuk dia, perhiasan dunia itu untuk dia, dia tak kena baca. Ayat 51, ayat 52 dan ayat nombor 53. Tetap tahu tak yang dia itu tak sedar diri, yang dia terlupa, yang dia gunakan dalil untuk tolak Musa tu adalah perhiasan dari Allah? Okey, kita baca. Kalau kita baca pada ayat nombor 51 contoh daripada Quran terjemahan, dia kata apa? Dia kata, korang semua tengok, kerajaan Mesir ni kan milik aku. Ni sungai-sungai yang mengalir ke istana aku ni, dia kata. Dia kata, itu kan milik aku. Tengok dia punya sombong dia. Lepas tu dia cakap lagi. Dia kata, lepas tu dia memperkecilkan Musa. Lepas tu dia cakap lagi. Dia kata, kalau Musa ni rasul, kenapa dia tak kaya? Kenapa dia tak pakai gelang-gelang emas? Kenapa? Dia terlupa. Tuan-tuan nak tahu sebenarnya Firaun tu terlupa. Walaupun kan raja-raja tu kan ada gelang, ada kalung, ada emas, semua tu, dia terlupa yang emas itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Allah bagi perhiasan dia. Dan menariknya tuan-tuan dan puan dalam surah Zuhruf Allah menyebut tentang emas. Allah menyebut tentang emas. Tentang emas. Tapi dikaitkan dekat cerita Firaun. Okey, saya kat situ. Saya sebutkan contoh saja. Jadi kerja tugas tuan-tuan puan lah untuk mencari kisah siapa lagi yang boleh dijadikan teladan, boleh jadikan sebagai kayu pengukur tentang perhiasan dunia, ada yang mensyirikkan Allah. Kena buka pada kumpulan ayat yang tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada penutup. Surah Zuhruf ni penutup dia sebenarnya adalah untuk mengukuhkan kepada tujuan surah yang telah kita lalui pada permulaan sebelum kita masuk kepada sinopsis surah Az-Zuhruf. Jadi kalau kita tengok pada penutup, contoh dia 79 sampai 89 kan, kita tengok contoh dia. Okey, kini kita tengok pada contohnya. Kita pergi, kalau tuan-tuan tengok dekat ayat nombor 87. Ni kita tengok contoh. Kalau tuan-tuan tengok pada contoh, contoh-contoh ni dia duduk pada tajuk ni. Walaupun dia penghujung ayat, dia tidak masuk kepada cerita lain. Sebab tu letak dalam satu surah. Lepas tu sebab tu kita letak pada tujuan surah yang sama. Rupa-rupanya penutup surah ni sebenarnya mengukuhkan lagi, takkidkan lagi kepada tujuan surah. Jadi kalau kita nak tengok contoh tujuan surah ini, pengukuhan dia, pemantapan maklumat itu, kalau kita tengok pada penghujung ayat, kita akan dapati. Kita ambil satu contoh lah. Kita ambil dekat ayat hujung-hujung, dekat 88, 87 dengan 88. Tengok Allah Ta'ala buktikan yang mereka ni mengaku bahawa yang menciptakan mereka sendiri adalah Allah. Tengok Allah Ta'ala kata, dan kita terus pergi kepada terjemahan. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan kamu semua? Mereka jawab apa? Allah. Walaupun mereka tahu ciptakan mereka itu adalah Allah, tapi kenapa mereka boleh sembah tuhan-tuhan lain? Jelas tak maksud dia? Maksudnya mereka sendiri pada penutup surah Az-Zuhruf ni Allah Ta'ala sebut pengakuan bahawasanya mereka tahu yang diri mereka itu sendiri sebenarnya yang ciptakan itu adalah Allah. Tetapi mereka tidak dapat kepada tujuan utama, hasil mereka tahu mereka itu dari Allah.
tapi mereka tetap mensyirikkan Allah. Jadi itulah di antara contoh pengukuhan pada tujuan surah pada penutupan surah Az-Zukhruf. Jadi kita lanjutkan kepada surah berikutnya, itu surah Ad-Dukhan. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Tapi tak apa, mungkin kita boleh lanjutkan sikit kan. Tak perlu terkejar-kejar juga. Okey, kepada surah Ad-Dukhan, 59 ayat. Okey, surah Ad-Dukhan, tujuan surah Ad-Dukhan. Tuan-tuan ya, Ad-Dukhan tu maksud apa? Ad-Dukhan. Ad-Dukhan tu bermaksud asap yang tebal ataupun kabut yang tebal. Berbeza tak dengan surah Zuhruf? Kalau surah Zuhruf, perhiasan. Dia dalam kaedah memujuk, mengimbau kembali tentang perhiasan tadi. Kan nampak macam sudut lain. Tapi waktu kita baca dekat surah Dukhan, dia masuk sudut lain pula. Kalau sudut Dukhan, dia terus pergi kepada amaran terus. Sebab Dukhan asap. Semua orang tak suka kena asap kan? Asap ni boleh membahayakan. Jadi kita tengok apa tujuan surah Ad-Dukhan ni. Surah Ad-Dukhan, tujuan dia adalah untuk memberikan inzar. Itu maksudnya memberikan amaran. Macam mana nak bagi amaran kepada manusia ni? Melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang ayat Quran tu sebenarnya sebagai peringatan. Peringatan dari ayat Quran, yang ayat Quran itu sebenarnya bertujuan untuk juga memberi amaran. Memberi amaran tentang apa? Kenapa mereka perlu diberikan amaran? Okay. Ayat-ayat Al-Quran yang jadi peringatan ini digunakan untuk memberi amaran bahawasanya yang memberi amaran ini adalah Allah yang maha berkuasa. Yang Allah maha berkuasa tadi, yang memberikan amaran ini melalui ayat-ayat Quran yang diturunkan, amaran tentang apa? Allah boleh membinasakan orang-orang yang berpaling, yang mendustakan Allah, yang mendustakan Rasul, yang mendustakan wahyu Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala boleh membangkitkan, berkuasa, menjadikan hari kebangkitan. Dalam masa yang sama, menakut-nakutkanlah. Menakut-nakutkan apabila sebut kiamat, mesti ada pembalasan. Mesti ada syurga, mesti ada neraka. Maksudnya, apabila menyebut tentang Allah Ta'ala berkuasa untuk menghapuskan, membinasakan sesiapa yang Allah suka, Allah Ta'ala juga akan membinasakan, beri lagi azabnya pada hari kiamat. Tetap faham tak tujuan surah ni? Tujuan surah ni dia fokus kepada memberikan amaran bahawasanya Allah Ta'ala itu boleh menghapuskan, membinasakan sesiapa yang mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasul dan sebagainya, termasuklah Allah Ta'ala bagi amaran tentang azab yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Secara tak langsung, Allah Ta'ala membuktikan bahawa hari kiamat itu, hari kebangkitan itu pasti ada. Kita lihat kepada ciri-ciri yang terkandung dalam surah Ad-Dukhan. Yang pertama, surah Ad-Dukhan di antara surah yang banyak, surah yang banyak menggunakan perkataan mubin. Disebut sebanyak 5 kali dalam surah Ad-Dukhan. Kenapa digunakan mubin yang jelas? Mubin yang jelas 5 kali dalam surah Ad-Dukhan. Maknanya kalau kita kaitkan dengan tujuan surah tadi tu, maknanya ayat-ayat Quran ni secara jelas, terang, lagi nyata beritahu tentang amaran-amaran itu. So lepas ni tak ada lagi isu kata tak tahu pun, tak ada pun, tak ada. Amaran itu telah diterangkan dengan mubin, dengan jelas sangat, lagi terang, lagi nyata melalui ayat-ayat Al-Quran. Itu hikmah penggunaan mubin dalam surah dalam surah Ad-Dukhan. Okay, nak tahu contohnya boleh tengok ayat 2, ayat 10, 13, 19 dan 33 dalam surah Ad-Dukhan, perkataan mubin. Okay, dalam nota ini saya ada bawa 3 contoh
penggunaan perkataan mubin. Okey. Tengok sinopsis ringkas surah Dukhan. Okey, surah Dukhan, kita terus pergi kepada pembukaan surah 16 ayat pertama surah Dukhan adalah seruan supaya beriman kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu dia memang ada peringatan yang memang jelas. Yang jelas-jelas menerangkan Allah tu berkuasa. Berkuasa tentang apa? Berkuasa tentang mengazab, membinasakan sesuatu umat. Dalam masa yang sama, terang-terang di dalam Quran itu menyebutkan tentang adanya azab nanti di hari akhirat. Itulah 16 ayat pertama pada pembukaan surah Ad-Dukhan. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh saja sepintas lalu. Okey, kalau kita baca ayat 2, kita akan jumpa perkataan Al-Quran, kitab, dan kenapa Al-Quran itu diguna perkataan mubin. Maknanya nak menunjukkan bahawa jelas. Maklumat dalam Quran itu jelas. Jelas maklumat tentang apa? Tentang memberikan amaran. Okey. Lepas tu, kita jumpa pada ayat 3 ini satu-satunya dalam Al-Quran disebut perkataan inna kunna munzirin. Ada pada surah Ad-Dukhan. Allah Ta'ala kata, Quran yang kami bawa turun pada malam yang berkat tu malam Al-Qadar itu, kata Allah. Lepas tu Allah kata di hujungnya, inna kunna munzirin. Kami sentiasa memberikan peringatan. Tengok. Jumpa ayat sebut tentang kami akan sentiasa. Kami sentiasa memberikan kepada mereka peringatan. Peringatan Allah tu jelas. Sebab tu Tuhan kata, wal kitabil mubin. Okey, kita lanjutkan dengan ayat, terus pergi ayat nombor 9, 10, 11 dan ayat nombor 12. Walaupun ayat Quran tu jelas terang memberitahu amaran apa yang boleh Allah buat, ayat 9 kata mereka tetap buat tak kisah, main-main aja. Allah Taala kata fi syakki yal'abun. Mereka masih berada dalam keraguan. Mereka bermain-main. Mereka tak percaya amaran tu. Walaupun amaran tu jelas Allah sebut dalam Quran, tak ada nak sindung dah. Tapi mereka tetap dalam ragu-ragu, masih lagi nak bermain-main. Maka Allah beri warning tentang bidukhanin mubin. Nanti akan datang asap yang mubin. Asap yang terang dan jelas. Maksudnya, asap. Cuma kita tak dapat nak ulas panjang lebar tentang perbezaan pentafsiran dukhan dekat sini. Tapi pentafsiran yang tepat, yang rajih, dukhan, asap yang ayat 10 ni, dia merujuk kepada hari kiamat. Tanda-tanda besar yang akan berlaku nanti di hari kiamat. Yang kat situ sebenarnya. Dia belum lagi berlaku sebenarnya. Bidukhanin mubin. Tapi waktu tu kalau dia datang memang nampak jelas. Memang dapat rasa tentang asap yang datang tu. Pada hari kiamat. Okey. Kita dapati pada permulaan ayat nombor 12 tu, waktu asap tu datang, masa tu baru nak beriman. Jadi kalau kita amati betul-betul ayat 2, 3, 4, 5, maknanya 16 permulaan surah Ad-Dukhan ni, kita dah dapati tentang apa? Tentang Al-Quran ini nak bagi peringatan yang jelas, amaran yang jelas. Okey. Kita teruskan dengan ayat berikutnya. Ayat 17 sampai 39. Okey, 17 sampai 39 ni, ayat itu Allah Ta'ala paparkan kisah-kisah yang terdahulu yang Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Yang Allah binasakan mereka ni, telah Allah Ta'ala cerita pada ayat 17 dan 39. Sebelum Allah binasakan mereka, Allah Ta'ala telah hantar dah amaran tu. Okey, kita kena tahulah kisah tu siapa dekat ayat 17 sampai 39 ni. Jadi saya nak tuan-tuan baca, ya, cari siapa dia. Siapa umat tu. Okey, dalam nota ni saya bawa contoh. Contoh yang paling jelas kita boleh nampak dalam surah Ad-Dukhan ni, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah Musa dengan Fir'aun lagi.
Tetapi dia punya sudut cerita dia tak sama macam surah sebelum ni ada kisah Musa dengan Firaun. Kalau dekat surah Zuhruf, kisah Firaun, dia berbangga-bangga dengan perhiasan yang Allah beri untuk dia. Tapi dekat surah Ad-Dukhan, sebab tu jangan terlupa untuk merujuk kepada tujuan surah. Itu sangat penting. Jadi waktu baca kisah Firaun yang berada pada surah Dukhan ni, Allah nak cerita dari sudut yang lain pula. Sudut lain tu sudut apa? Dari sudut amaran yang telah disampaikan oleh Nabi Musa kepada Firaun, yang amaran tu jelas. Tak ada. Musa dia tak sebut secara tersembunyi. Dia sebut depan-depan. Bawa amaran yang jelas. Tapi apa mereka buat? Betul kalau kita baca ayat 19, Allah Ta'ala kata, وَأَلَّا تَغْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Ini Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Musa. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu ni nak bersikap sombong sangat, meninggi diri kepada Allah. Sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu sultanin mubin. Sultanin mubin tu maksud apa? Membawa kepada kamu bukti yang jelas. Jadi kalau kita tengok kisah, sebab tu kalau nak faham satu cerita dalam Al-Quran, bukan ada orang kata boring lah, cerita sama je diulang-ulang. Kalau kita rasa boring, sebenarnya kita tak faham Quran tu. Tapi siapa yang faham, dia akan kata, cerita sama juga pasal Musa dengan Firaun kan. Tapi kalau dia faham tujuan surah, daripada ayat pertama sampai hujung, dia akan dapati, cerita dia lain lah. Dia punya plot cerita dia ni, tak samalah macam surah yang sebelum dia tadi. Sebab tu, siapa yang belajar, dia faham, dia akan rasa, walaupun dia nampak cerita Firaun ni diulang, tapi sebenarnya, pada hakikatnya, dia bukan ulang cerita sama. Dia bukanlah watak sama, tapi dekat watak tu dia bawa watak yang berbeza. Plot cerita yang lain. Jadi kalau kita baca kisah Musa ni, dia kata, korang jangan sombong. Aku bawa kepada kamu bukti yang jelas. Kita jumpa kat sini perkataan mubin yang berikutnya. Lepas tu, kita terus pergi kepada lepas Firaun itu dia tetap sombong sebagainya kan. Allah Ta'ala tengok. Ayat 25, 26, 27 sampai ayat nombor 29, kita nak tengok bukti Allah berkuasa menghapuskan Firaun. Jadi kita nak tengok macam mana Firaun itu dibinasakan dengan tentera dia. Allah cerita dekat ayat nombor 25. Punya dahsyatnya Firaun itu telah dibinasakan oleh Allah. Allah Ta'ala kata apa? Apa yang tinggal lagi? Allah kata berapa banyak kebun dan mata air yang Firaun tu tinggalkan. Macam tu juga berapa banyak tanaman dan tempat kediaman yang cantik yang dia tinggalkan. Firaun dah tak boleh buat apa-apa. Walaupun dia ada banyak kebun, dia ada banyak mata air, walaupun dia ada banyak tanaman, dia ada tempat-tempat tinggal yang indah, semua tu dah tak boleh dan nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka telah dibinasakan. Jadi ayat ni sebenarnya nak menunjuk kepada apa? Nak menunjukkan kepada tengok amaran yang telah Allah buktikan. Siapa-siapa yang tak jelas lagi, tengok contoh kisah Firaun. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Firaun juga kesenangan hidup yang telah mereka lama menikmati, mereka tinggalkan. Allah Ta'ala kata semua itu diwariskan kepada, semua itu kami telah beri kepada peninggalan Firaun dan pengikut dia. Kalau kita baca amati ayat ni, kenapa Allah cerita pasal macam ni ayat dia? Maknanya ayat ni sebenarnya ayat untuk memaparkan, bagi pengajaran tentang kisah-kisah umat terdahulu, macam mana Allah Ta'ala buat, dah bagi amaran, sampaikan Musa cakap apa? Aku bawa ni mubin tau, bisultanin mubin, bukti yang jelas ni. Tapi dia buat endah tak endah saja kan? Maka tengok kesan dia apa. Lepas tu kita baca ayat 29. Ayat 29 ni kalau siapa faham, dahsyat juga 29 ni. Ya Allah Ta'ala kata apa? Firaun dengan pengikut dia, mereka binasa tu, penduduk langit dan bumi tak menangis pun mereka. Tuan-tuan tengok. Ayat dia macam ayat ni tajam tau ayat ni. Ayat ni kalau siapa faham, Allah Ta'ala beritahu apa? Bumi dan langit ni, Allah Ta'ala kata apa? Sama wal ardu, bumi dan langit ni, langit dan bumi ni,
tak terkesan langsung Firaun tu mati. Bumi ni tak kisah langsung Firaun tu mati. Dia kalau kita faham ayat tu, dalam ayat tu. Maksudnya kalau kita faham maksudnya tak menangisi, maksudnya apa? Tak menangisi. Bagus dia mati. Bagus dia binasa. Kalaulah Firaun tu hidup lagi sama sekarang ni, habis bumi tu terkesan, langit tu terkesan. Terutama tak maksud dia. Maksudnya tuan-puan, kalau orang berdosa ni ada dekat muka bumi ni, berkat langit tu akan kurang. Berkat bumi ni akan kurang. Jadi apabila Firaun dan tentera dia mati saja, maka langit dan bumi ini mereka tak menangisi pun permergian mereka. Dekat sini ayat ni dia menusuk kalbu, kalau siapa faham nak menunjukkan betapa beratnya kan amaran Allah bagi tu. Allah dah membuktikan, dia dah buat dah. Maka manusia yang telah dibuktikan adalah Firaun. Okey, jelas dekat situ. Kemudian kita pergi kepada penutup surah. Penutup surah surah Ad-Dukhan ini dia mengukuhkan kepada tujuan surah pada ayat 40 sampai 59. Okey, yang ni pasal hari akhirat. Ya Allah, sebenarnya pada penutup ni Allah memberi amaran tentang adanya hari kiamat nanti, gunanya untuk memberi balasan. Walaupun contohlah kalau orang Arab musyrikin ataupun orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad kata, tak ada pun amaran tu datang, itu Firaun, kami ni tak ada pun amaran tu akan datang. Bukti dia ada. Allah ingatkan pada hujung surah, jangan lupa, inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Yauma la yughni maulan an maula syai'an wa hum la wala hum yunsarun. Allah kata hari keputusan tu, nak beri balasan tu telah ada. Maksudnya Allah mengingatkan tentang hari akhirat, yang hari akhirat itu juga merupakan satu amaran yang pasti akan berlaku. Amaran itu apabila sampai kepada waktu kiamat itu berlaku. Okey, kita terus pergi kepada surah Al-Jathiyah. Kita lebih kurang dalam 5 minit lagi hingga ke 10 minit surah Jathiyah. Okey, last sekali. Okey, boleh lagi teruskan ni. Kan, baru pukul 11.30 malam ke-25 ni. Malam ganjil pula tu. Moga-moga kita dapat beribadat dengan baik. Okey, surah Jathiyah. 37 ayat. Okey, kita pergi kepada tujuan surah. Okey, tujuan surah Jathiyah ni, Allah Ta'ala nak, sebenarnya surah Jathiyah ni dia lanjutkan lagi tentang amaran di hari akhirat sebenarnya. Surah Jathiyah kan dia selepas surah Dukhan. Tadi surah Dukhan kan bagi amaran kan. Jadi surah Jathiyah dia menyambung lagi kisah dan surah Dukhan sebenarnya. Tentang amaran di hari akhirat, yang mana akhirat nanti semua umat akan dihisap. Semua akan dihisap. Yang mana pada waktu hisap tu, yang akan menghisap hakimnya Allah, yang akan mengira amal tu adalah Allah, memberi balasan tu adalah Allah. Allah tu siapa? Yang maha berkuasa, yang berikan segala-galanya. Segala yang berlaku di akhirat ia berada di tangan Allah. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga membawa kepada umat itu akan tunduk, melutut di hadapan Allah. Itulah kepada nama surah Jathiyah. Okey, kita tengok kepada sinopsis ringkas surah Jathiyah. Mudah saja. Okey, surah Jathiyah ni 16 ayat yang pertama, Allah Ta'ala bentangkan dalil-dalil akal, dalil-dalil secara logik yang orang boleh nampak tentang keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, yang menyebabkan nanti di hari akhirat mereka semua akan berlutut di hadapan Allah. Allah bawa dalil, Allah Ta'ala bawa bukti secara logika. Ayat 1 sampai 16. Tuan-tuan kena bacalah pada permulaan ayat ni. Sebab tu saya dah bawakan nota dia. Tuan-tuan rujuk ayat ni. Okay, cuma yang saya nak tekankan dekat sini, kalau tuan-tuan tengok ya, amati betul-betul permulaan surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah Jathiyah ni Allah ada mulakan dengan menyebut dua nama dia, Al-Aziz dengan Al-Hakim. Kita akan jumpa nanti dekat penghujung surah Jathiyah, Allah akan ulang sekali lagi namanya Al-Aziz dengan Al-Hakim. Ni pada penutup Ni pada penutup. Okey. Apabila sebut nama Allah Perkasa ni kan, dia tentu tentang apa? Keperkasaan Allah kan. Ini Allah Ta'ala sebut tentang Quran yang Allah turunkan. Lepas tu Allah Ta'ala bawa bukti.
dia tu berkuasa. Bukti tu sebenarnya memang orang boleh fikir, memang orang boleh nampak, logik, tak perlu nak fikir payah-payah. Tak susah nak fikir dia. Orang yang dia ada akal, dia tak gila, dia waras, dia boleh nampak kebesaran Allah tu, kehebatan Allah tu. Contoh nombor satu dekat mana? Dekat langit dan bumi. Lepas tu kita akan jumpa perkataan la ayat. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Lepas tu pada apa? Pada kejadian diri manusia tu sendiri. Lepas tu pada binatang yang Allah biarkan. Beranak, binatang-binatang ternakan tu pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah dekat situ. Lepas tu kalau kita baca pada ayat nombor 6, di antara tanda kekuasaan Allah itu dekat mana? Pertukaran malam dan siang. Allah boleh buat tukar satu situasi kepada satu situasi. Lepas tu pada rezeki yang Allah bawa turun dari langit. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, pada dia berkuasa menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang Allah bawa turun. Kenapa Allah sebut semua benda ni? Tuan-tuan, tolong ingat sampai bila-bila. Tidak ada sebarang ayat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala saja-saja nak sebut. Dia mesti ada sebab. Contoh, kenapa dia sebut tentang dia turun hujan, lepas tu hujan tu menghidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi setelah mati. Sebenarnya ada kaitan tentang manusia tu kalau dia mati, Allah boleh hidupkan dia macam mana Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan tu. Itu perkaitan dia. Okay, kita terus pergi kepada ayat nombor 6. Ayat nombor 6 ni, kalau kita baca, Allah Ta'ala sebut jelas. Allah Ta'ala kata, kalau kita baca ayat Allah Ta'ala menyebutkan apa? Tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaq. Allah Ta'ala kata, itulah ayat-ayat Allah yang kami dah bacakan kepada engkau dengan kebenaran. Maksud Allah Ta'ala, dah sebut dah bukti-bukti tu. Jelas, boleh faham, boleh nampak dah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Allah Ta'ala kata, maka dengan perkataan mana lagi yang mereka nak beriman? Maknanya tak cukup ke apa yang telah Allah terangkan? Mereka nak beriman dengan ayat mana lagi? Mana lagi? Setelah Allah Ta'ala terangkan dengan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita baca dekat mukadimah ni, dia kena tak pada tujuan surah? Dia kena. Dia sebenarnya pas tujuan surah dia nak kaitkan tentang kiamat. Yang kiamat tu nanti, situasi di hari kiamat tu huru-hara sehingga semua orang akan berlutut. Berlutut menghadap Allah. Masa tu semua orang akan cari Allah. Tapi nak membuktikan yang semua orang akan cari Allah di hari akhirat, maka kenalah dibuktikan dengan benda yang real. Maksudnya dengan bukti-bukti yang mereka telah nampak semasa di dunia tu. Sebab tu pada ayat yang pertama dalam surah Jathiyah, 16 ayat pertama ni, kerjanya adalah untuk membuktikan keagungan Allah yang dekat dunia pun kita dah tahu memang semua orang akan bergantung kepada Allah. Orang akan cari Allah Ta'ala tu. Maka di hari akhirat pun semua orang akan mencari Allah. Okey, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Okey, sinopsis ayat berikutnya, yang ini saya pecahkan. Daripada ayat 7 sampai ayat nombor 25, ada manusia itu terbahagi kepada 5. 5 ni tentang dia percaya hari kiamat tadi tu. Ada 5 kumpulan. Kita boleh baca lah ya. Pada nota itu ayat 7 sampai 11, orang yang berdosa, ahlul kitab, ada orang beriman, ada ikut hawa nafsu, orang yang dahriyun. Dahriyun ni orang memang tak percaya langsung kiamat tu ada. Memang dia cuma fikir dunia ni je, dunia je. Itu dipanggil ad-dahriyun. Sebenarnya 5 kumpulan ni dia sama, sebenarnya 4 kumpulan ni sebenarnya dia sama pada satu je sebenarnya. Orang beriman ni memang beza. Yang lain ni sebenarnya mereka berada pada satu perkara, iaitu mengkafiri. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Tapi kita pecahkan jadi 5 untuk melihat kepada pembahagian golongan manusia dalam surah Al-Jathiyah. Okey, kita lanjutkan terus pergi kepada penutup. Waktu kita baca dekat penutup surah Al-Jathiyah, ada 10, lebih kurang dekat 11 ayat 27 sampai 37. Allah cerita tentang yang kelima-lima golongan manusia ni jadi apa nanti di hari akhirat. Dalam masa yang sama,
Allah menyebut tentang sifat-sifat keagungan Allah. Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat keagungannya yang menunjukkan nanti Allah Ta'ala ni agung. Di dunia dia agung, di akhirat Allah tu akan diagungkan. Sehingga kan di akhirat Allah tu diagungkan, mereka akan melutut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok. Terus pergi kepada ayat nombor 28. Ayat 28 ni lah menjadi nama surah. Walillahi mulkus samawati wal ar wa yawma taqumu sa'atu yawma idzin yakhsharul mubtilun wa tara kulla ummatin jathiyah. Ini Allah Ta'ala kata dia memiliki kuasa pemerintahan di langit dan di bumi dan juga hari kiamat. Mana lagi nak lari? Kita hidup kat dunia ni, dunia Allah. Bumi Tuhan. Naik ke langit, langit Allah. Nak ke mana? Semua itu di bawah pemerintahan Allah. Betul, kalau dunia dah habis nak pergi mana? Pergi akhirat pun Allah juga yang punya. Maka Allah Ta'ala kata, masa tu akan rugilah orang yang berpegang kepada kebatilan. Dalam 5 kumpulan tadi tu, yang berpegang kepada kebatilan, mereka akan rugi. Rugi kenapa? Kerana kalau kamu pergi kebatilan, kamu takkan ke mana? Kamu akan pergi kepada Allah. Menumpang di bumi Allah, mendapat udara Allah, air hujan dari Allah, semua dari Allah. Bahkan di hari akhirat pun Allah yang punya. Dan ayat 28 Allah Ta'ala terangkan apa jadi kepada orang yang rugi itu. Watara kulla ummatin jathiyah. Engkau akan perhatikan setiap umat itu, dia akan berlutut. Inilah jadi nama surah. Cuma untuk faham lagi nama surah ni, tuan-tuan kena ikuti kelas hari Sabtu. Minggu ni ada insya-Allah sebelum kita cuti untuk minggu berikutnya. Kita akan belajar tentang nama surah, surah-surah dalam Al-Quran. Jadi untuk sinopsis ni saya tak terangkan tentang dengan lebih lanjut tentang dukhan tadi kan. Kenapa dukhan tu? Dalil dia apa? Itu saya tak terangkan. Macam mana asap tu dia sampai. Kalau dia sampai, lalu kat mana? Masuk telinga tak? Mati tak? Itu saya tak terangkan. Sebab dalam sinopsis, kita tidak terangkan nama surah. Kita tidak ulas kenapa surah tu diberi nama itu. Yang itu, tuan-tuan kena ikuti modul yang lain dekat modul nama-nama surah yang akan dibuat pada hari Sabtu ini. Sambungan lagi nama-nama surah jam 2.30 petang. Okey, maka fahamlah kita tentang ayat ini. Jadi kita tutup ayat surah Al-Jathiyah ini dengan mengemukakan keagungan Allah. Ini ciri-ciri sifat-sifat keagungan Allah. Allah tutup pada penutupan surah Al-Jathiyah. Kalau kita tahu tadi dekat penutup juga mereka akan melutut. Maka pada ayat 37 dengan 36-37 Allah memaparkan dia hebat tu macam mana sehingga Allah mengulang perkataan Rabbu, Rabbu, Rabbu 3 kali pada ayat nombor 36. Dahsyat tuan-tuan. Bukan maksudnya tak jumpa ayat ulang macam ni. Allah ulang sampai 3 kali. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Kalau kita baca Fatihah jumpa rabbil alamin saja kan. Dekat sini ada 3 Rabb. Maka bagi Allah itu segala pujian. Dia adalah Rabb langit. Rabb langit ni maksudnya pencipta langit, pemilik langit, pentadbir langit. Dia adalah Rabb bumi, dia pencipta bumi, pemilik bumi, pentadbir bumi. Dan dia itu adalah Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Kalau kita baca ayat ni, ayat ni penghujung kan, penghujung pada surah Jathiyah nak menunjukkan tentang macam mana nanti manusia kau akan berlutut di hadapan Allah. Kau akan berlutut di hadapan Allah. Jadi sebelum nak hadapi situasi ini, maka surah Jathiyah tadi dia memberikan peringatan, memberikan amaran. Lepas tu di last kali ayat 37 Allah Taala mengulang sekali perkataan Al-Aziz, walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah keagungan dan kekuasaan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka penutup surah Al-Jathiyah ini, surah Al-Jathiyah ni dia kena
dia berkait rapat, bertemu semula dengan pembuka pada surah Al-Jasiyah. Jadi moga-moga kita semua dapat banyak istifadah daripada maklumat yang kita belajar pada malam ini. Jadi kita akan berhenti di sini. InsyaAllah malam berikutnya kita belajar juzuk yang ke-26. Juzuk 26 ni tuan-tuan, dia surahnya banyak surah Madaniyah. InsyaAllah nanti kita belajar pada malam yang berikutnya ya. Sebarang soalan, pertanyaan nanti boleh tanya. Okey, ada soalan tak nak tanya? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Minta maaf atas kelemahan kekurangan. Okey. Mungkin tuan-tuan dah dapat iklan ya. Kami sebenarnya Akademi Tadabbur Malaysia dalam kempen untuk meminta sumbangan daripada tuan-tuan dan perempuan untuk pembangunan Akademi Tadabbur ya. Sebab lepas ni kita lepas raya, sebab on the way kita sebenarnya bercuti raya ni sebenarnya memang tak cuti pun. Sebenarnya saya dengan beberapa rakan sedang membincang tentang tengah buat kajian, tengah buat modul-modul untuk faham Quran lagi, macam mana nak bagi masyarakat faham. Jadi untuk mengguna tenaga pakai ramai kawan-kawan, ramai ustaz-ustaz, ustaz-ustazah yang ada ilmu tentang Quran ni, maka kita juga perlu nak ambil masa mereka kan, jadi perlukan juga kos untuk tenaga mereka membaca Quran, mereka mengkaji, mereka baca kitab. Jadi sebab tu saya memang jalankan kempen pada tuan-tuan perempuan InsyaAllah. Berapa nak bagi tu tak apa. Tapi paling penting, kelas kita akan berjalan. Apa yang kita sumbang tu sebenarnya semua untuk semuanya berjalan pada kelas-kelas. Tuan-tuan tak rugi apa-apa. Tuan-tuan dapat juga belajar dan tuan-tuan juga dapat memberi sumbangan. Orang yang belajar tu tuan-tuan dapat semua saham. Bayangkan kalau orang faham Quran, dia baca Quran, dia faham, dia ada khusyuk, dia ada penghayatan, dia boleh mengalirkan air mata, dia faham, boleh sedarkan diri dia. Dia jadi orang yang baik, dia boleh cinta Quran. Hanya kerana wang yang tuan-tuan bagi tu sumbangan, tuan-tuan pun dapat pahala. Sepanjang dia baca Quran seumur hidup. Ya Allah. Sebab itu saya ni tak ada apa-apa nak bawa pada Allah. Kan? Korban, kita sama-sama berkorban ya. Untuk rehat kita penat sebenarnya. Tapi kalau kita fikir akhirat itu memang fungsi kita dekat dunia memang di akhirat. Jadi moga-moga sumbangan tuan-tuan perempuan ni, sumbangan daripada tuan-tuan perempuan ni boleh memperbanyakkan lagi kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Semuanya untuk faham kepada Al-Quranul Karim. Jadi saya mohonlah jasa baik tuan-tuan perempuan, tak kisah berapa pun tak apa. Sumbangan. Kalau tak boleh bagi dengan bentuk wang nilai, bagi dalam bentuk apa saja kita fikirkan perlu. Sebab kita buat ni sebenarnya memang untuk dakwah. Untuk dakwah. Jadi kalau ada soalan, tolong tanya di Q&A Telegram tuan-tuan tak ramai lagi yang masuk, baru lebih kurang 50 orang saja yang baru involve dekat Q&A di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Sebab waktu kita agak sempit, jadi saya tak dapat nak jawab secara on the spot selesai daripada majlis ini. Jadi saya akan jawab nanti dekat Telegram. Kalau ada soalan tentang Al-Quran, apa sahaja persoalan tentang sinopsis, nanti boleh tanya ya. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi pada malam berikutnya insyaAllah untuk juzuk yang ke-26. Kita mohon Allah istiqamahkan kita. Kita mohon Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Allah lapangkan urusan kita. Allah beri kita kemanisan menuntut ilmu. Allah Ta'ala berikan kita, kata orang, penghayatan dalam kita mempelajari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.